Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbrino Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Perintah kawalan pergerakan di seluruh negara dilanjutkan sehingga 18 Februari ini. Perintah kawalan pergerakan PKP yang sedang dilaksanakan di seluruh negara kecuali Sarawak yang dijadualkan berakhir 4 Februari ini dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 18 Februari ini. KKM mengesahkan kes harian di kesemua negeri-negeri ini masih menunjukkan tren peningkatan dengan kadar positiviti dalam kluster adalah 20% hingga 40%. Selain daripada itu, penularan jangkitan sporadik dalam komuniti juga tinggi yang melibatkan warga negara dan bukan warga negara. Sehubungan dengan itu, di atas penilaian risiko dan nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan PKP 2.0 di seluruh negara bermula daripada 5 hingga 18 Februari 2021 kecuali di negeri Sarawak yang kekal di bawah PKPB. Menurut Ismail Sabri, SOP PKP yang lebih ketat akan diumumkan oleh Majlis Keselamatan Negara kelak. Kita telah pun menetapkan SOP yang ketat dan untuk sambungan ini kita akan meneruskan SOP yang lebih ketat lagi. Sebagai contoh, kalau dulu kalau kita lihat di pasaraya misalnya, orang bebas masuk ke pasaraya dan tiada had jumlah di dalam pasaraya tersebut. Ini menyebabkan kadang-kadang berlaku perkumpulan yang agak besar di dalam pasaraya. Dan selepas ini kita balik kepada cara yang lama, iaitu untuk masuk ke pasaraya juga perlu dihadkan dari segi jumlah pengunjung. Kalau dulu kita lihat ramai yang beratur di luar pasaraya, beratur yang panjang kerana pihak pengurusan menghadkan dari segi bilangan. Jadi kali ini kita juga akan melaksanakan perkara yang sama. SOP akan dikeluarkan oleh MKN. 276 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini, sama dengan bilangan kes yang dilaporkan semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 49,420 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata 4 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu 2 di Sandakan, 1 di Kota Kinabalu dan 1 di Putatan. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Daerah Sempurna dan Pitas bertukar dari zon merah ke zon jingga. 388 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 1,951 pesakit sedang menerima rawatan. Masidi mengingatkan semua penduduk untuk mematuhi SOP PKP, tidak kira mereka penduduk bandar ataupun di pedalaman. Tegasnya, wang boleh dicari, namun nyawa tiada galang gantinya. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, sama ada kita di desa, di bandar, di kampung terpencil dan sebagainya, tanggungjawab kita untuk mematuhi SOP adalah sama. Jadi janganlah, saya harap kita patuhi SOP bukan kerana kita takut polis. Kita patuhi SOP kerana kita takut jangkitan virus. Menurut Masidi, sebanyak 8 sekolah menengah dan 2 tadika di Sabah ditutup setakat ini susulan pengesanan kes positif COVID-19 dalam kalangan guru dan pelajar sekolah sejak sesi persekolahan bermula pada 20 Januari lalu.
Terdapat 4 lagi sekolah telah ditutup akibat terdapat jangkitan COVID, yaitu semuanya di daerah Sendakan. Seperti berikut: SMK Sendakan, College Vocational Sendakan, Sekolah Menengah Saint Cecilia Sendakan, dan juga Sekolah Menengah SMKA Tun Johar juga di Sendakan. Ini Sekolah Menengah Agama, ya. So other than the 4 that we have announced earlier, there is another 4 more schools that have been closed all in Sandakan, unfortunately. Masidi berkata, pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP memberi kesan kepada kadar pengangguran di Sabah. Pelaksanaan PKP telah memberi impak dan menjejaskan banyak syarikat perniagaan, melibatkan pelbagai sektor ekonomi di negeri ini, sehingga ada yang terpaksa ditutup disebabkan tidak dapat menampung kos perbelanjaan operasi, termasuklah pembayaran gaji pekerja, sehingga menyebabkan syarikat tersebut terpaksa memberhentikan pekerja mereka. Bagi memastikan impak pandemik ke atas sektor pekerjaan di Sabah dapat diminimumkan, kerajaan negeri turut mengambil langkah berikut. Bagi memastikan impak daripada pandemik ke atas sektor-sektor lain utama di negeri ini, khususnya sektor pekerjaan dapat diminimumkan. Ini termasuklah merangsang semula sektor-sektor ekonomi utama di negeri ini, meliputi sektor perkhidmatan, pertanian, pembuatan dan pembinaan, yang secara langsung dijangka akan dapat mengurangkan kadar pengangguran di Sabah pada masa hadapan, khususnya disebabkan oleh pandemik COVID ini. Majikan yang gagal membuat ujian saringan ke atas pekerja asing mereka sehingga 28 Februari ini boleh menyebabkan pas lawatan kerja sementara atau PLKS pekerja asing mereka tidak akan diperbaharui. Sehingga hari ini hanya 659 daripada 8,369 majikan telah melaksanakan program ujian saringan COVID-19 kepada pekerja asing mereka. Majikan yang gagal melaksanakan arahan ini atau membuat ujian saringan COVID-19 terhadap pekerja asing, sehingga 28 Februari 2021 boleh menyebabkan pas lawatan kerja sementara pekerja asing mereka tidak akan diperbaharui. Ini saya ingat satu peringatan yang baik. Mereka digalakkan berbuat demikian sehingga hujung bulan ini. Menurut Masidi, Kerajaan Sabah, Polis dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom tidak pernah mengeluarkan arahan menghalang pendakwah bebas Ebit Liu daripada menjalankan kerja kebajikan di Pantai Timur Sabah. Sebaliknya, isu berkenaan lebih menjurus kepada aspek keselamatan. Sebenarnya kerajaan negeri tidak pernah mengeluarkan sebarang larangan kepada pendakwa bebas, ya. Ya, Ebit Liu kan ke? Melarang beliau untuk melaksanakan kerja-kerja kebajikan. Tidak ada. Saya cek dengan polis, PDRM, saya cek dengan Iskom. Mereka juga tidak pernah mengeluarkan sebarang larangan. Cuma apa yang perlu kita ketahui bahawa di pantai timur ni, di kawasan pantai timur ni ada kawasan-kawasan yang tertakluk kepada kawasan security. 2,365 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Polis Sabah menjelaskan tindakan mengenakan kompaun RM1,000 ke atas penduduk kampung di Tenom. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hazani Ghazali mempertahankan tindakan pihaknya mengenakan kompaun RM1,000 terhadap 8 penduduk pedalaman negeri ini yang keluar membeli barang keperluan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa.
Hazani yang bersimpati dengan penduduk terbabit menegaskan ia dibuat demi memberi kesedaran kepada orang ramai terhadap pentingnya mematuhi prosedur operasi standard SOP. Menjelaskan kejadian pada 27 Januari itu, Hazani berkata penduduk kampung berkenaan menaiki kenderaan sapu atau tanpa permit menuju ke Pekan Tenom untuk membeli barang keperluan. Pemandu kereta sapu itu cuba mengaut untung lebih dengan membawa lebih 50% daripada kapasiti penumpang yang dibenarkan. Katanya polis Sabah sudah lama menutup sebelah mata dalam memberi kebebasan kepada rakyat di negeri ini untuk keluar memberi kebarangan keperluan. Malah kebenaran turut diberi untuk pergerakan lebih 10 km di kawasan pedalaman bagi membolehkan penduduk kampung mendapatkan barangan keperluan harian. Namun, polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang didapati gagal mematuhi SOP PKP. Bermula hari ini, Polis Diraja Malaysia Kontingen Sabah akan memastikan semua ketua polis daerah mengambil tindakan tegas tanpa kompromi ke atas mana-mana individu yang melanggar SOP PKP. Beliau berkata demikian pada sidang midai di Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri di Kepayan petang tadi. Berikutan kejadian yang tular itu, Hazani menyuruh pemimpin peringkat komuniti supaya meningkatkan kesedaran berkaitan SOP kepada penduduk kampung supaya kejadian sama tidak berulang. Katanya kejadian itu ada kaitan dengan kurangnya pemahaman penduduk kampung khususnya di pedalaman berhubung SOP serta PKP yang sedang berkuat kuasa. Hazani turut berpendapat kejadian berkenaan yang ditularkan adalah satu bentuk provokasi terhadap pasukan keselamatan yang selama ini banyak menggunakan budi bicara dalam menguatkuasakan PKP. Tegasnya, jika polis melaksanakan sepenuhnya SOP PKP, lebih banyak kompaun akan dikenakan. Sehubungan itu, Polis Kontingen Sabah menasihatkan orang awam di negeri ini agar patuh SOP yang dikuatkuasakan dalam usaha melandaikan pandemik COVID-19. Terdahulu, sekumpulan 8 penduduk kampung termasuk warga emas di Tenom meluahkan kesedihan kerana dikompaun RM1,000 untuk kepekan bagi membeli barang keperluan. Mereka dikompaun kerana bas dinaiki melebihi kapasiti 50% penumpang seperti ditetapkan. Lebih banyak peruntukan dari Persekutuan diperlukan bagi kemudahan Taman Perindustrian di Sabah. Lebih banyak peruntukan diperlukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk meningkatkan kemudahan asas di 3 taman perindustrian di Sabah. Hasrat itu disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Panglima Dr. Maximus J. Ongkili yang mengadakan kunjungan hormat di pejabatnya semalam. Dr. Maximus mengambil maklum semua permintaan dan cadangan yang dikemukakan dan berjanji akan mengemukakannya kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian. Di samping itu, Dr. Maximus juga memberi jaminan akan membincangkan isu-isu berkaitan Sabah untuk dibawa ke peringkat persekutuan. Dalam kunjungan hormat itu, Joachim turut memberi taklimat kepada Dr. Maximus mengenai fungsi-fungsi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian. Ini termasuk Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP, Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang SOGIP, Kluster Industri Minyak Sawit POIC, Jabatan Pembangunan dan Perindustrian dan Sabah Invest Berhad. 70% pelajar sekolah menengah mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Lebih 70% pelajar sekolah menengah di negeri ini mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara dalam talian sehingga 27 Januari lalu. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Mistirin Radin berkata, baki 20% pelajar mengikuti PDPR secara luar talian, manakala 5% mengikuti gabungan kedua-dua kaedah pembelajaran itu
mengikut kesesuaian pembelajaran masing-masing. Menurut Ms. Tirin, di semua 211 buah sekolah menengah di Sabah, lebih 70% guru terlibat dalam PDPR secara dalam talian setiap hari. PDPR itu mengikut jadual harian yang dijajarkan melibatkan semua guru dari kelas peralihan hingga tingkatan 5 kohort bagi tahun ini. Manakala bagi guru tingkatan 5 dan 6 kohort tahun lalu, pembelajaran dijalankan secara bersemuka dengan pelajar. Katanya, bagi sekolah rendah pula, 46% murid mengikuti PDPR secara atas talian. 45% luar talian serta 9% menggunakan kedua-dua kaedah itu pada setiap hari. Ia melibatkan keseluruhan 1,075 sekolah rendah negeri ini. Masalah bekalan air masih menghimpit penduduk di daerah Tawau. Di kampung Mambalua Laut, kira-kira 1,000 penduduk masih berdepan dengan isu ketiadaan keperluan asas itu meskipun paip air telah dipasang sejak 5 tahun lalu. Menurut penduduk, masalah itu dilihat seperti tidak berkesudahan kerana tiada langkah penambahbaikan diambil meskipun aduan demi aduan telah dibuat ke pejabat Jabatan Air Sabah di Tawau dan Kota Kinabalu. Sehubungan itu, penduduk memohon pihak berkaitan untuk mengatasi masalah itu. Penduduk berharap perkhidmatan termasuk menghantar bantuan air kepada penduduk dibuat sebagai penyelesaian jangka masa pendek. Penduduk turut mencadangkan supaya kerajaan menyediakan sebuah tangki yang besar bagi menyimpan bekalan air bersih untuk kegunaan penduduk kampung itu. Menurut penduduk lagi, bekalan air di kampung itu dicatu sehingga 10 hari dan hanya disalurkan pada waktu malam. Akibatnya penduduk kampung terpaksa menggunakan air sungai untuk mencuci pakaian dan pinggan mangkuk. Air hujan turut digunakan untuk memasak. Malah ada penduduk terpaksa mengeluarkan kos sekurang-kurangnya RM60 setiap minggu untuk membeli air minuman. Terdapat juga penduduk di kampung ini yang menggunakan pam elektrik untuk mengambil air sungai yang jauhnya lebih 200 meter dari kediaman mereka. Ini menyebabkan bil elektrik turut melambung tinggi. Kerana tidak tahan dengan masalah air di kampung berkenaan, ada penduduk terpaksa menyewa rumah di bandar. Menaik taraf loji rawatan air LRA dan menyegerakan pembinaan empangan bernilai RM400 juta di gudang 4 Tawau adalah antara usaha perlu dilakukan bagi mengatasi isu bekalan air di daerah Tawau, kata Pembantu Menteri Kewangan Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau berkata, beberapa LRA telah dikenal pasti untuk dinaik taraf, antaranya LRA Cinta Mata, LRA Jalan Utara serta LRA Balung bagi membekalkan air bersih dengan lebih baik kepada penduduk. Katanya, empangan di gudang 4 itu mempunyai kapasiti menampung sebanyak 30,000 juta liter air. Katanya, semua usaha ini perlu dipercepatkan bagi memastikan kehidupan rakyat di Tawau tidak terganggu kerana masalah bekalan air. Bercakap kepada media di Tawau siang tadi, Nizam berkata empangan juga penting kerana selain untuk bekalan air, kemudahan itu juga mampu mencegah banjir kilat. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri APAS berharap Jabatan Air Negeri Sabah dapat menghantar bantuan air kepada penduduk di kawasan yang terlibat dengan catuan air dalam tempoh lama. Jabatan Air Negeri Sabah perlu memastikan jadual catuan air itu diikuti dengan tepat dan tidak berubah sehingga menjejaskan kelangsungan hidup penduduk. Jabatan berkenaan juga dicadangkan menyediakan tangki simpanan air untuk kegunaan penduduk yang terjejas. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Sareko.